Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razikin Abdullah dan Sarofiza Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah mengingatkan mengenai mustahaknya semua pengajian berjalan dengan lancar dan teratur demi mengelakkan supaya pengajian dan tujuan untuk menghasilkan siswazah yang berkualiti tidak terjejas. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menyempurnakan penganugerahan ijazah kepada graduan baharu UNISA. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pinggiran Muda Mahkota berkenan berangkat menyaksikan perlawanan Piala FA Brunei 2022. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, bertitah memperkenankan penubuhan sebuah makmal saintifik di kampus Sinaud dengan nama Pusat Makmal Saintifik Ibn Sina, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, yang akan membuka ruang lebih luas untuk meneroka inovasi baru. Bertitah pada Majlis Haflul Takharuj ke-12 Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA pagi tadi, Kebawah Duli Yang Maha Mulia mengingatkan mengenai mustahaknya semua pengajian berjalan dengan lancar dan teratur tanpa banyak diganggu oleh aktiviti-aktiviti yang tidak ada kena-mengena dengan pengajian demi untuk mengelakkan supaya pengajian dan tujuan untuk menghasilkan siswazah yang berkualiti tidak terjejas. Dalam titah, Baginda menyifatkan ijazah dan diploma yang diterima oleh para graduan sebagai tanda kejayaan dalam pengajian masing-masing. Beta mengambil maklum bahawa UNISA menawarkan program dakwah dalam struktur pengajiannya. Sehubungan itu, beta ingin mengimbas balik saranan beta semasa mengadakan lawatan tidak berjadual ke pusat dakwah Islamiah baru-baru ini, supaya para dai diberikan latihan-latihan dakwah atau diberikan peluang bagi pengajian lanjutan dalam bidang dakwah. Untuk itu, UNISA memang patut untuk turut menyediakan program keilmuan atau kursus latihan bagi para dai kerana ketajaman dakwah sangat bergantung kepada ilmu dan kepakaran. Tanpa faktor ilmu dan kepakaran, hasil yang diharapkan tidak akan datang bergolek. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga bertitah menekankan di samping bidang dakwah, bidang-bidang lain juga sama-sama perlu diperkasa dengan para pelajar mesti digalakkan untuk memperoleh kelulusan akademik yang cemerlang. Beta yakin UNISA adalah mampu untuk menjayakan apa jua program yang ditawarkannya. Setiap kejayaan itu adalah ia satu pencapaian, dan mengenai pencapaian ini, Fakulti Ekonomi dan Keuangan Islam UNISA telah diiktiraf untuk memenangi Global Islamic Finance Awards GIFA dalam kategori GIFA Market Leadership Award Education in Islamic Banking and Finance 2021. Kemudian UNISA seterusnya meraih kedudukan top 201-300 dalam Muri Ranking World Universities with Real Impact yang diterajui oleh Institute for Policy and Strategy on National Competitiveness, IPSNC.
Kebawah Dulia Maha Mulia juga mengambil maklum kursus projek keusahawanan yang ditawarkan melalui Fakulti Ekonomi dan Kewangan Islam UNISA pula telah berjaya menduduki top 51 100 dalam kategori semangat keusahawanan. Sistem ranking berkenaan Titah Baginda adalah disokong oleh 4 buah organisasi antarabangsa iaitu Hanseatic League of Universities HLU, the Institute for Industrial Policy Studies IPS, the United Nations Institute for Training and Research UNITA dan Taylor Institute Franklin University Switzerland FUS. Ini adalah syiar satu tanda kecemerlangan, tahniah dan syabas kepada UNISA. Untuk pencapaian seperti ini dapat berterusan menjadi kenyataan, maka pihak UNISA mustahak mempunyai sistem urus takbir yang sentiasa relevan, terutama dalam menarajui hal ehwal pelajar seperti menyediakan jadual pengajian, cara pengajian disampaikan, aktiviti-aktiviti berupa co-curriculum di luar bilik kuliah dan lain-lain. Hendaklah mengikut piawaian yang betul. Kerana semua itu menjadi penentu kepada kualiti warga UNISA, khasnya para siswa dan siswinya. Malah peringatan ini juga beta tujukan kepada semua institusi pengajian tinggi di negara ini. Kebawah Dulia Maha Mulia seterusnya bertitah pencapaian cemerlang para siswa dan siswi adalah merupakan mercu tanda bagi semua pusat pengajian tinggi. Kerana itu, amat perlu semua pengajian berjalan dengan lancar dan teratur tanpa banyak diganggu oleh aktiviti-aktiviti yang tidak ada kena-mengena dengan pengajian. Ini sangat mustahak diambil berat demi untuk mengelakkan supaya pengajian dan tujuan untuk menghasilkan siswazah yang berkualiti tidak terjejas. UNISA di samping untuk melahirkan siswazah yang berkualiti, ia juga merupakan ejen untuk memberikan sumbangan bermakna kepada masyarakat. Contohnya, UNISA telah berjaya mewakafkan mushaf UNISA kepada masyarakat termasuk komuniti di luar negara yang memerlukan. Kebawah Dulia Maha Mulia juga mengambil maklum UNISA kini menawarkan program sains halal dan pertanian. Justru Baginda bertitah mengingatkan kedua-dua program tersebut akan bergerak seiring dengan agensi dan institusi lain bagi menjayakan agenda jaminan sekuriti makanan dan produk halal. Bagi sektor tani dan produk halal, penyelidikan adalah diperlukan. Penyelidikan tersebut akan meliputi kajian fizikal terhadap bahan sebenar, seperti spesimen segar atau yang telah diawet. Uji kaji akan dijalankan di dalam makmal dengan melibatkan peralatan dan bahan kimia melalui analisis, patuh disiplin dan standard yang diiktiraf. Maka untuk memenuhi kepentingan ini, beta pun memperkenankan penubuhan sebuah makmal saintifik di kampus Sinaud dengan nama Pusat Makmal Saintifik Ibnu Sina, Universiti Islam Sultan Syarif Ali. Beta optimis dengan adanya makmal ini akan membuka ruang lebih luas untuk meneroka inovasi baru melalui penyelidikan berteknologi moden dan sekaligus menjadi pelaburan untuk melahirkan para graduan penyelidik yang berkebolehan. 431 graduan termasuk 22 graduan antarabangsa menerima ijazah Doktor Falsafah, ijazah sarjana muda,
ijazah khas dan diploma dalam pelbagai bidang dan peringkat pengajian pada Majlis Haflut Takharuj ke-12 UNISA. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Keseri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Chancellor UNISA, berkenan berangkat menyempurnakan pengurniaan ijazah dan diploma kepada para graduan. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja, Datu Paduka Seri Setia, Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia, Dr. Dayang Hajar Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, dan Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor UNISA. Berangkat sama Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Pro-Chancellor UNISA. Bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah Yasin dari ayat 33 hingga 36 diperdengarkan oleh Awang Abdul Hafiz bin Haji Abdul Kadir Osman, graduan Sarjana Muda Syariah, Fiqh dan Kehakiman. Pertanian yang akan memenuhi keperluan ummah. Sahihul Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rektor UNISA dalam sembah alu-aluannya antara lain menyembahkan beberapa perkembangan program akademik baharu UNISA sesuai dengan lanskap pendidikan tinggi negara dan keperluan industri semasa. Di samping itu, Fakulti Pertanian juga menawarkan sebuah program peringkat sijil yang dinamakan Bridging Program sebagai jambatan yang menghubungkan antara pengajian di peringkat HNTech dalam bidang pertanian dengan pengajian peringkat universiti. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menyempurnakan pengurnian ijazah, ijazah khas dan diploma kepada para graduan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kuasa yang ada pada beta, maka beta kurniakan ijazah Doktor Falsafah, ijazah sarjana, ijazah sarjana muda, ijazah khas dan diploma kepada tiap-tiap graduan dan penerima yang nama mereka disenaraikan dalam buku Haflut Takharuj. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Daripada 431 graduan, seorang menerima ijazah Doktor Falsafah, 38 menerima ijazah sarjana, 13 diploma siswazah, 339 menerima ijazah sarjana muda dan 40 menerima diploma. Daripada jumlah tersebut, 22 terdiri daripada pelajar antarabangsa. Pada Haflut Takharuj tahun ini, Pusat Penyelidikan Halalan Thayyiban UNISA mengeluarkan 74 orang graduan sulung. Dayang Rabiatul Adawiyah binti Haji Muhammad Nur. UNISA juga meraihkan keluaran pertama program Diploma Kebangsaan Dai dan Kepimpinan seramai 13 orang.
Mujibudin, Dayang Zannatul Marqiyah binti Awang Sulaiman. Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Tahun ini, UNISA mencatatkan keramaian graduan yang tertinggi jumlahnya sejak UNISA mula mengeluarkan graduannya pada tahun 2011. Majlis Haflul Takharuj ke-12 UNISA menjadi detik bersejarah bagi para graduan dan ibu bapa mereka. Dengan berlangsungnya majlis tersebut, maka bertambahlah jumlah rakyat dan penduduk negara ini yang berpendidikan tinggi selaras dengan salah satu matlamat Wawasan Brunei 2035. Dengan kuasa yang ada pada beta, maka beta kurniakan ijazah Doktor Falsafah, ijazah sarjana, ijazah sarjana muda, ijazah khas dan diploma kepada tiap-tiap graduan dan penerima yang nama mereka disenaraikan dalam buku Haflul Takharuj. Tinggi-tinggi tahniah kepada para graduan yang menerima ijazah dan diploma pada hari ini sebagai tanda kejayaan mereka dalam pengajian masing-masing. Ucapan yang sama juga beta tujukan kepada para ibu bapa, penjaga dan pensalah di atas usaha mereka memberikan dorongan dan sokongan untuk kejayaan para graduan.
Dulian Teramat Mulia pada Keseri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia pada Keseri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, berkenan berangkat menyaksikan perlawanan Piala FA Brunei 2022. Perlawanan antara pasukan DPMMFC dengan nelayan FT itu berlangsung semalam di Stadium Mini Cerudong Park. Berangkat sama anak anda Dulian Teramat Mulia Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim. Dalam perlawanan tersebut, DPMMFC menewaskan nelayan FT 8-0. DPMMFC mendahului jaringan pada babak pertama perlawanan dengan menjaringkan 5 gol. Bersambung di separuh masa kedua, DPMMFC menambah 3 lagi gol. Ilmu yang diperoleh sepanjang pengajian akan dimanfaatkan sebaiknya untuk memajukan komuniti. Kecemerlangan akademik tidak akan bermakna jika tidak disumbangkan kepada nusa dan bangsa. Selamat saya selepas mempelajari jurusan saya ini, saya ingin membantu orang-orang awam berkaitan dengan jurusan saya iaitu tahfiz dan qiraat. Saya ingin mempraktikkan apa yang telah saya pelajari sebagai seorang mahasiswi undang-undang dan juga ingin menjadi seorang belia yang dapat menaikkan nama negara dan juga untuk mengharumkan nama negara. Diberikan pendedahan tentang beberapa aspek khususnya dalam mengenal hadis dan di samping itu juga mempertajamkan bacaan Al-Quran beserta tafsirnya. Dan dalam masa sama juga kami telah pun didedahkan dengan pengajian dalam comparative religion. Alhamdulillah, kejayaan yang telah saya dapat pada hari ini adalah berkat juga doa-doa ibu bapa dan juga doa pensyarah-pensyarah dan juga bimbingan-bimbingan pensyarah-pensyarah. Mungkin saya akan cuba give back to the community insyaAllah dengan menyampaikan ilmu yang telah saya pelajari di Universiti Islam Sultan Sharif Ali insyaAllah. Alhamdulillah, dengan izin Allah saya sangat-sangat bersyukur. Penerimaan ijazah adalah sangat-sangat bermakna pada saya dan insyaAllah hala tuju seterusnya saya ingin melanjutkan lagi pembelajaran saya master. After a long struggle and effort, Alhamdulillah, with the help of Allah and my assistants in the lecturers concerned, Alhamdulillah, I'm able to achieve my goal and successfully completed my program at UNISA. Dalam masa 1 minggu kebelakangan, jumlah kes COVID-19 yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam menunjukkan pengurangan, di mana kadar purata kes pada minggu ini sebanyak 205 kes sehari berbanding 283 kes sehari pada minggu lalu. Sebanyak 57,905 keputusan ujian ART dimuat naik ke aplikasi BruHealth dalam masa 1 minggu. 2.4% daripadanya adalah keputusan ujian ART positif. Perkara tersebut dimaklumkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Terdapat satu kes di dalam kategori 5, yakni mereka memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ataupun ICU. Manakala 3 kes berada di dalam kategori 4, iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kadar liputan vaksinasi COVID-19 di negara Brunei Darussalam kekal berada di tahap yang tinggi dengan 77.1% daripada keseluruhan rakyat dan penduduk negara ini telah mendapatkan dos ketiga vaksin dan 9.4% juga telah mendapatkan dos keempat. Sebanyak 178 kes baru telah dilaporkan, iaitu 177 kes hasil ujian ART dan 1 kes hasil dari 171 ujian makmal RT-PCR. Bank Islam Brunei Darussalam BIPD hari ini menubuhkan pelatun korporat yang bertindak sebagai kumpulan sokongan kepada Persatuan Bulan Sabit Merah Brunei Darussalam dan akan terlibat dalam menawarkan bantuan kemanusiaan dan aktiviti kesukarelawanan kepada negara.
Ia merupakan entiti korporat pertama di negara ini yang menubuhkan kumpulan dan inisiatif sedemikian dan merupakan sebahagian daripada tindakan susulan perjanjian rakan kongsi pintar yang ditandatangani dengan Persatuan Bulan Sabit Merah pada Jun tahun ini. Pelancaran diadakan di bangunan PGGMB di Ibu Negara. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua selaku pengerusi kumpulan BIBD. Pelatun korporat BIBD akan bertindak sebagai ejen bantuan atau sokongan kepada persatuan tersebut dalam melaksanakan misi atau tugas asas pertolongan cemas dan menyelamat nyawa. Majlis pelancaran rasmi buku cerita budaya Iran The Hudhud and the Simoh berlangsung pagi tadi di Sekolah Antarabangsa Brunei sempena memperingati Minggu Kerajaan Republik Islam Iran. Pengisian buku tersebut dipetik daripada buku puitis Mantik Uttar oleh Attar Neshaburi dan ditulis semula dengan kerjasama Kedutaan Besar Republik Islam Iran di negara Brunei Darussalam dan Persatuan Membaca dan Literasi Brunei Rela. Hadir Dr. Syamsiah Zuraini Kencanawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan dan Tuan Yang Terutama Dr. Reza Zabib, Penolong Menteri dan Ketua Pengarah bagi Asia dan Pasifik, Kementerian Hal Ehwal Republik Islam Iran yang membuat lawatan kerja 2 hari di negara ini. Juga hadir Puan Yang Terutama Homera Rigi, Duta Republik Islam Iran ke Brunei Darussalam. 6 qari dan 6 qari'ah akan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran pada musabaqah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan tahun 1443 Hijrah bersamaan 2022 Masihi. Musabaqah diadakan selama 3 malam berturut-turut bermula esok di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Peserta qari terdiri daripada Awang Muhammad Zulhafiz bin Awang Tengah, Awang Muhammad bin Ali, Awang Haji Nasrul Fakhri bin Haji Yahya, Haji Awang Muhammad Fikri bin Haji Awang Matusin, Awang Haji Hazwan bin Haji Salim dan Awang Ahmad Syuja'i bin Begawan Mudim Haji Metasim. Sementara peserta qari'ah pula terdiri daripada Dayang Hajah Nur Faizah binti Haji Imran, Dayangku Fauziah Nadirah binti Pengiran Haji Jofri, Dayang Hajah Nurul Akmalina binti Haji Awang Yahya, Dayang Siti Zahrina binti Abdul Wahab, Dayang Hajah Nur Hafizah binti Haji Hassan dan Dr. Dayang Hajah Siti Wardah binti Meja Bersara Haji Abdul Rahman. 50 mahasiswa menyertai program Civic Mahasiswa-Mahasiswi kali pertama bagi tahun 2022 yang diadakan bermula hari ini sehingga 1 September 2022. Program diadakan di Dewan Auditorium Bangunan Tampahan Ibu Pejabat Jabatan Penerangan. Hadir Dayang Siti Bismi Nurul Iman binti Haji Awang Imzah, pemangku pengarah penerangan. Pengisian program antaranya taklimat, lawatan ke beberapa institusi kerajaan dan sektor swasta. Program dianjurkan oleh Jabatan Penerangan melalui unit kenegaraan, Seksyen Komunikasi Strategik, Bahagian Penerbitan dan Komunikasi Strategik. Tingkatkan langkah penyusuan susu ibu. Tajuk forum yang dibincangkan sempena Minggu Penyusuan Susu Ibu bagi peringkat daerah Belait pagi tadi. Forum diadakan di Hospital Suri Seri Begawan, Kuala Belait. 3 ahli panel membentangkan kertas kerja masing-masing termasuk penyusuan susu ibu dalam perspektif Islam yang antara lain menekankan bahawa penyusuan susu ibu menjadi pengikat kasih yang kuat antara anak dengan ibu bapa dan merupakan salah satu komponen utama dalam pendidikan awal seorang anak di samping mampu melengkapi segala keperluan rohani dan jasmani anak damit. Seorang lelaki berbangsa Iban memilih agama Islam sebagai pegangan hidup baru. Majlis pengislamannya berlangsung pagi tadi di Pejabat Unit Dakwah Daerah Temburong.
Asyhadu alla illallah wa asyhadu anna Awang Hafizam anak Gayau 22 tahun kini dikenali sebagai Muhammad Hafizam bin Abdullah Gayau. Hadir penguasa polis Awang Haji Irham bin Haji Muhammad Arshad, pegawai pemerintah daerah polis Temburong. Masjid Kampung Bukit Daerah Tutong menerima wakaf daripada kumpulan Muslimah Masjid Kampung Danau. Majlis penyerahannya diadakan pagi tadi bersempena sambutan awal tahun Hijrah. Wakaf berupa alas duduk itu diserahkan untuk kegunaan masjid berkenaan bagi memberi keselesaan kepada para jemaah. Melalui sumbangan yang dihulurkan juga dapat mengukuhkan lagi hubungan ukhuwah para ahli kumpulan Muslimah Masjid Kampung Danau bersama dengan ahli jawatankuasa takmir masjid serta kumpulan Muslimah Masjid Kampung Bukit dan penduduk kampung berkenaan. Pertubuhan Warga Mas menganjurkan Hari Terbuka Ibu Pejabat Pertubuhan Warga Mas sempena hari ulang tahunnya yang ketiga. Acara tersebut diadakan selama 3 hari. Perasmiannya dimulakan dengan senaman ringan, program kesihatan 1000 langkah dan berjalan kaki di kawasan bangunan Ibu Pejabat berkenaan. Pelbagai cara dan aktiviti juga disusun untuk acara tersebut. Antaranya pertandingan tulisan jawi, projek amal sedekah pakaian dan bazar jualan amal. Kementerian Pendidikan melalui Pusat Keusahawanan Inovasi EIC menganjurkan aktiviti EIC Activities bersempena cuti penggal kedua persekolahan. EIC Activities antara lain bertujuan memberi panduan kepada pelajar sekolah rendah dan menengah cara menjawab soalan secara mudah. Acara bertemakan Smart Exam Revision bermula hari ini hingga 6 September 2022. 12 aktiviti iaitu 3 aktiviti bagi sekolah rendah dan 9 aktiviti bagi sekolah menengah dijalankan secara dalam talian menggunakan aplikasi Zoom. Maklumat lanjut layari laman sesawang Kementerian Pendidikan di www.moi.gov.pm atau Instagram EIC atau email eic@moi.gov.pm. Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isri Pinggiran Anak Salehah, Jabatan Perkhidmatan Makmal akan mengadakan kempen-kempen derma darah di sepanjang minggu ini. Esok 30 Ogos 2022, kempen akan diadakan di Pusat Membeli Belah One City, Kampung Sungai Hancing bermula pukul 10 pagi hingga 2 petang. Manakala pada Khamis 1 September akan diadakan di Kompleks An-Najat Kampung Beribi, juga bermula dari pukul 10 pagi hingga 2 petang. Tempahan slot derma darah melalui aplikasi Blood Card bagi mana-mana kempen derma darah tersebut adalah sangat digalakkan.